Jadi bila kita memeluk Islam, alhamdulillah lah kuasa Allah, bukan kerana kawan. Kerana kawan, saya tengok kawan punya perangai lebih kurang, kita pun boleh ikut. Ya, macam mereka juga. Tapi bukan kerana kawan, kerana kita membaca. Tentu keagamaan ini luar biasa hebat. Boleh tukar pribadi Omar itu. Yang lain kita tak tahu lagi. Kita masuk Islam, boleh belajar. So habis baca buku, Syekh rasa macam okay, saya nak pergi masuk Islam. Macam tu je? Ya, mudah. Oh, mudah je? Kalau Allah nak bagi hidayah, kan mudah. Betul. So, tapi saya dapat banyak ujian. Macam mana proses tu? Macam nak masuk tu, proses macam mana? Proses tu saya pun tak tahu. Tapi kuasa Allah tu saya duduk di kawasan, selalu dekat kawasan McAllister, dekat Mesir Pakistan. Dekat Pakistan itu memang kawan saya banyak orang Islam. Jadi imam itu terangkan lebih kurang, lepas tu saya syahadah depan dia. Hanya saya tak tahu banyak masalah proses Islam. Saya tak tahu, saya hanya nak masuk Islam. Terus saya duduk di masjid. Pasal saya dah Islam, mana tempat yang lebih sesuai untuk saya duduk? Masjid. Di Masjid Pakistan dulu? Masjid Pakistan. This one masih umur pun masuk Islam? I think around nearly to 18. Sekolah pun dah habis lah? Sekolah masih ada lagi. Dekat nak habis lah. Tunggu nak. Sambil belajar ni semua memang fokus on agama. Ya, memang saya suka benda-benda ni. Yeah. So macam mana experience duduk kat masjid? Macam tidur kat masjid? Tidur masjid. Tidur masjid? Memang saya tidur masjid. Seronok dia, ada tikar ya. Ada bantai saya tu tikar. So seorang? Umumnya saya ingat saya seorang waktu itu. Because saya muda. Imam pun dia tahu kita baru masuk Islam. Ya. Dengan dia juga kita masuk Islam. Apa tu? Parents tak tahu lagi? Parents tak tahu. Memang adalah perasaan takut waktu itu. Takut parents kata, no way man. You nak masuk Melayu. Saya faham. Ibu saya, dia anggap Islam tu Melayu punya. Ya, jadi saya tak mau kecewakan dia juga, tak mau menyusahkan dia. Saya pun takut dengan adik-beradik lain, pakcik-pakcik lain semua. Saya takut nanti mereka kalau dapat tahu, mungkin mereka akan buat sesuatu lah, pukul saya kan. Kerana pakcik-pakcik saya gangster banyak. Oh ya? Yeah. Pulau Pinang punya gangster kan. Ini kalau you salah nanti dia lanyak satu macam. Bimbang juga lah. Ya. Tapi alhamdulillah kuasa Allah itu. Bila saya balik, bagaimana saya boleh balik? Kerana kebetulan ada adik-beradik saya yang lain, ya, bukan yang dekat, nampak saya. Dekat masjid? Dia nampak waktu saya di Pakistan, dia tak nampak. Waktu saya pindah ke masjid Kampung Makam, masjid di Jalan Datuk Keramat, Pulau Pinang. Masjid Kampung Makam orang panggil. Tapi sebelum tu tak balik berapa lama rumah? Saya tak balik. Sekali-sekali saya balik. Kerana kita dah besar. Orang Cina ni very independent. Asal you selamat, they don't care. Tak tanya gimana apa? Tak kisah. Saya, waktu itu kita adik-beradik banyak yang duduk lain negeri. Bukan saya kata saya duduk dengan abang ni, saya duduk dengan pakcik ini. Dia kata no problem. You dah big enough. Lepas tu kan Lala kantor juga kantor kat masjid. Tidur masjid. Sampai orang ternampak waktu saya duduk Kampung Makam. Kemudian saya pakai sarung pula. Jalan juga orang ternampak. Yang beritahu kat mak, mana anak you? Anak saya kata mungkin dia duduk dengan uncle dia. Apa uncle yang nampak je situ? Dia datang. Dia tahu masjid? Dia datang cari saya. Tapi dia datang waktu saya sedang ngaji di rumah tu imam. Waktu dia kita belajar alif bata semua kan. Ya. Kita baru Islam. Nak belajar. Duduk dengan budak-budak semua yang kecil-kecil semua. Semua ada juz amal lah semua. Kita tu alif bata tak habis lagi. Tapi alhamdulillah. Marahlah. Mana apa sudah jadi you
macam aibkan keluarga kita ni, engkau satu orang buat macam tu. Balik rumah, dia kata. Saya tak faham, mak. You balik tu nanti saya akan balik. Dia pun balik. Dia tak pernah dia balik kerana dia takut apa jadi pada saya. Kerana dia sudah anggap dia hilang satu anak, saya telah masuk Melayu. Saya kena balik itu. Nak cerita, saya bukan Melayu. Saya tetap anak ibu. Saya adalah bangsa Chinese, tapi agama Islam. Tapi bagi dia kata, Islam Melayu. Siapa masuk Islam, dia masuk Melayu. Saya kena balik. Selepas saya dapat nasihat daripada imam, dia kata, balik, itu mak engkau. Saya takut. Takut pasal mak saya garang sangat. Dia pukul anak, dia tak pakai roti, dia pakai kayu. Orang dulu lain. Tapi saya heran satu je. Saya banyak doa, ya Allah, kau lindungilah saya kan. Atuk saya, dia tak pula marah. Ya, atuk suka tanya saya, apa jadi, laku mana you rasa begitu. Adik-beradik yang lain semua pun tak marah. Say you are big enough. As long kalau you rasa itu you bagus, buatlah. Atuk lahir kat Malaysia? Ya. Atuk pun lahir kat Malaysia? Atuk ibu saya itu lahir daripada China. So dia ibu saya lahir semua daripada Malaysia. Tapi alhamdulillah sejarah itu. Tapi adik-beradik saya, Allah punya kuasa jugalah. Saya ada perasaan takut, tapi bila adik-beradik semua tak ada siapa yang benci ke marah, hanya mak saja. Ayah pun okey? Ayah dah meninggal. Ayah saya meninggal usia saya 9 tahun. Masih muda lagi. Tapi alhamdulillah kuasa Allah itu. Now I have to prove lah to my mother. You jangan susah hati. Saya tetap anak kau. Saya bukan Melayu. Saya tetap bangsa Cina, hanya agama Islam. Tapi saya agak heran juga bila kawan saya orang Islam tu, orang Melayu, bawa saya jumpa keluarga dia di kampung. Kata ini dia sudah masuk Islam. Bapa dia tanya saya, bila you masuk Melayu? Ini masalah kita juga. Itu saya kata, ya orang-orang Islam Melayu, kadang dia pun tak faham. Dia tak dapat bezakan bangsa dengan agama. Kerana kita dibesarkan dengan begitu. Definasi Melayu, Islam. Itu yang buat saya terkejut. Betul lah mak saya tu cakap, saya masuk Melayu, orang Melayu berkata saya masuk Melayu. Itu yang buat saya lebih suka mengkaji. I have to do something. Ya. Pasal saya kena menghadap keluarga saya, adik-beradik saya, kawan-kawan saya yang bukan Islam. Jadi saya kalau tak faham bagaimana saya nak sampaikan. Di samping itu saya pun tengok orang Islam pula banyak problem. Dalam zaman tu tak ada internet kan. Time 60-an kan. Tapi kuasa Allah itu saya tak give up. Pasal memang kita nak yang terbaik. Saya pilih duduk di masjid itu is a very wise decision. Tapi mak saya semua tak tahu. Dia tanya, mana duduk sekarang? Rumah besar saya, jangan susah hati. Makan minum macam mana? Apa yang ada. Kawan-kawan ada. Saya ada buat kerja-kerja sambil tolong-tolong kan, kawan-kawan. I survive lah, no problem. Berapa lama duduk masjid, Syekh? I think 4 years saya duduk masjid. Daripada 18 sampai 22 lah? Almost 4 years. Hari-hari tidur masjid? Memang masjid rumah saya. Hari-hari ke daripada belajar? Waktu saya tidur masjid, waktu 13 Mei pun saya tidur masjid. Oh ya? Yeah. Lagi selamat. Jangan jalan-jalan nanti lagi tak selamat. Alhamdulillah. Pasal tidur masjid itu mudah you belajar. Oh, hari-hari ada kelas ke? Hari-hari tentu ada orang Islam datang semaya. Hari-hari kelas tidak. Tapi saya nak belajar Fatihah, nak Quran,
Orang datang masjid mesti semayang. Orang semayang dia baca, saya akan dengar saya tanya. Tengok saya ambil bacaan betul tak betul, tolong bantu. That is the best choice. Kalau duduk tempat lain kadang-kadang you jumpa macam-macam orang, ini orang masjid. Adakah Syekh rasa sebab Syekh dah alami kehidupan Buddha tu membuatkan duduk masjid seorang-seorang tak Itu memang saya anggap that is the fastest way lah. You commit yourself. You are in a good environment. You want to be a good Buddhist, you serve the temple. Baru you dapat pendedahan, dapat pengajaran yang lebih cepat because you are there. In Christianity, you serve the church. You terlibatlah secara tak langsung kan. Jadi apa-apa juga saya yakin kalau you, ini pengorbanan juga lah. You must have that commitment. Then you learn faster. Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So, aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So, aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni? So, kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat, especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. Dan aku dah lama dah invest dengan dalam emas. So, aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke Pelasia, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So, dengan gold 40%. Dan dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys, 0.25 gram of official collaboration Public Gold dan juga kartun Inside Out korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah sepanjang bulan Julai ni, aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja. Add on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak nenek-nenek kita suruh invest dalam emas lah. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join Team Emas UCAS. Sebab aku percaya yang pertama sekali, simpan emas ni bukan untuk orang kaya je. Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So, kenapa korang kena selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni? Sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang, macam aku cakap, dia akan menang buku bestseller Traveller Emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas ni 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.